KPM. Didik TV KPM. Ish, Masya Allah, negara ni. Ustaz. Ya, Aiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz buat apa warahmatullahi. tengok telefon tu? Ni Aiman, ada satu negara yang saya baca ni sedang dilanda ribut kesejukan yang melampau. Weh, kalau sejuk Ustaz, macam mana dia nak solat, ibadat, macam nak ambil uduk sejuk tu? Dalam Islam Aiman, ada cara dia menggantikan kesejukan tadi dengan wuduk tak boleh. Kita boleh ganti dengan satu ibadat lain. Oh, ya ke? Iya, Habis tu tapi dia nak ganti macam mana Ustaz? ada syarat-syarat dia. Okey. Aiman nak tahu tak? Saya nak tahu lah Ustaz. Okey. Mana tahu satu orang yang nak pergi overseas ke? Kan? Kalau Aiman nak tahu, jom masuk kelas dengan saya. Okey, jom. Jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Kembali bersama dengan saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid sekalian? Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 5. Dan bersama dengan kita pada hari ini guru kesayangan kita iaitu Cikgu yang bersama dengan kita Cikgu Zul Azhar bin Abdul Kadir. Cikgu, apa khabar Cikgu? Khabar baik Aiman. Nampak kesejukan Cikgu kat situ. Baik Cikgu. Apakah topik akan kita bicarakan pada hari ini Cikgu? InsyaAllah Aiman, kalau kita tengok tadi ada kita berdialog tadi kan, berkaitan dengan kesejukan. Maksudnya ada kaitan dengan tayamum tu nanti. Cantik Cikgu. Kita akan cerita selepas ini apakah yang boleh menggantikan wuduk kita dengan air. Tapi sebelum tu bersama kita juga pada hari ini Cikgu, iaitu juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana binti Masyuri. Cikgu, apa khabar Cikgu? Okey, Cikgu buat macam tu kan? Okey, baiklah. Cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, ada juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Boleh kita perkenalkan mereka terlebih dahulu Cikgu? Baik, terima kasih Aiman. InsyaAllah bersama kita pada hari ini ada 4 orang pelajar, 3 daripada Sekolah Permatang Pauh, SK Permatang Pauh, dan 1 daripada SK Sungai Puyu. Baik, saya perkenalkan Aiman. Baik, boleh? Silakan Cikgu. Baik, yang pertama ialah Muhammad Akif Helmi bin Ahmad Nasri dari SK Permatang Pauh. Hai Akif. Okey. Yang kedua Ahmad Najmi Haikal bin Ahmad Zurais dari SK Permatang Pauh. Hai Najmi. Okey, yang ketiga ialah Nur Aina Maisarah binti Muhammad Nizam dari SK Permatang Pauh juga. Aina. Okey. Dan yang keempat Nur Fatin Zalika binti Ahmad Faizal dari SK Sungai Puyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Cikgu, saya tengok murid-murid kita pun dah bersedia untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Boleh kita mulakan Cikgu? InsyaAllah. Alright. Persilakan. Baik Aiman. Seperti mana yang kita sedia maklum, tajuk kita hari ini ialah tayamum yang kita akan belajar. Dan sebelum tu Aiman, kita lihat dulu standard kandungan yang perlu kita tahu. Yang pertama, 4.1 merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul dan beradab. Okey, dalam tayamum ini juga standard pembelajarannya menerangkan pengertian tayamum, menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang ketiga, 4.13 menjelaskan hukum dan sunat tayamum. Yang keempat, 4.14 menghuraikan syarat-syarat tayamum. Yang kelima, mengklasifikasikan cara-cara tayamum. Dan yang keenam, memperincikan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Dan yang terakhir, 4.17 merumuskan kepentingan tayamum. Okey Aiman, daripada standard kandungan dan standard pembelajaran ni dapat saya buat objektif di akhir pembelajaran. Yang pertama murid-murid menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Yang kedua, murid akan insya-Allah menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dengan betul. Dan yang ketiga, menjelaskan hukum tayamum dengan betul. Yang keempat, menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan betul. InsyaAllah kita akan buat nanti. Yang seterusnya, menghuraikan syarat-syarat
sah atau syarat-syarat tayamum dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum dengan betul. Yang ketiga, dua yang terakhir, simulasi cara bertayamum. Yang ni perkara yang saya seronok ni Aiman, insya-Allah dengan betul. Dan yang terakhir, menghuraikan kepentingan tayamum itu sendiri dalam kehidupan seharian dengan betul, insya-Allah. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, Baik. teruskan Ustaz. Baik, sebelum tu Aiman, sebelum kita meneruskan pembelajaran, baik murid-murid, marilah sama-sama kita tadahkan tangan, mengaminkan doa yang insya-Allah yang akan saya minta anak murid kita Ahmad Najmi memimpin bacaan doa. Dipersilakan Najmi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada Najmi kita tadi. Baik. Sebelum tu Aiman, kita dah doakan tadi mudah-mudahan apa pembelajaran kita berkat pada hari ini. Amin. Baik Aiman. Pengertian tayamum. Apa maksud tayamum? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka kita dan serta tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, Aiman. Baik, dalil ni. Kenapa kita perlu bertayamum? Ada dijelaskan dalam Quran. Aiman, bantu saya baca. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Baik, yang bermaksud sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang debu yang bersih. Baik Aiman, terima kasih Aiman. Daripada dalil tadi nak menceritakan bahawasanya tayamum hukumnya wajib. Tayamum hukumnya wajib kalau ada perkara-perkara tertentu nanti. Nanti kita akan bincang. Baik Aiman, sekarang kita nak masuk. Kenapa perlu kepada tayamum ni? Harus tayamum. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, tiada air setelah kita berusaha mencarinya. Kawasan kita ni tak ada air. So, maksud dekat sini kita kena bertayamum menggantikan wuduk. Kedua ialah ada air tetapi hanya mencukupi dengan untuk diri dan ternakan kita. Yang ketiga, jarak tempat air terlalu jauh. Aiman, saya dekat sini nak pergi cari air tu Aiman 4 jam. Tak perlu mencari air. Dengan tayamum kita ganti. Kemudian terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau musuh berdekatan dengan tempat air. Contoh sini sana Aiman, cuba tengok. Ni? Ada sumber air Aiman. Katalah air mata air. Di sana tu ada peperangan. Alamak. Tak perlulah kita mencari air dekat situ. Ataupun ada haiwan buas. Tak perlulah kita cari air kat situ. Dan yang terakhir, yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Macam pagi tadi ni. Macam tadi kita berada di overseas, sejuk sangat sehingga menggigil, beku tangan kita. Maksudnya tak perlulah bertayamum, tak perlu bertayamum. Tak perlulah mengambil wuduk dengan air. Baik Ustaz. Jadi kita nak belajar dengan Ustaz macam mana nak bertayamum, tapi kita berehat seketika Ustaz. Boleh. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Tadi Ustaz dah cerita dah sebab apa kita bertayamum. Jadi Ustaz, kita nak tahu macam manakah ataupun rukun-rukun dia ke, apa yang perlu kita buat, cara-cara dia ke, macam mana kita nak bertayamum ni Ustaz? InsyaAllah Aiman, kita akan melihat kepada rukun tayamum. Ada 4 perkara. Tayamum seperti mana faham tadi ialah menyapu debu kepada anggota tertentu dengan niat lah. Okey. Baik, kita nak lihat rukun tayamum yang pertama. Baik, yang pertama ialah niat tayamum. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke muka, ke seluruh muka. Dan yang ketiga ialah menyapu debu tanah dari tangan kita ni hingga ke siku, kedua-dua belah tangan. Dan yang keempat, tertib. Okey, Saya ulang Aiman.
Yang pertama niat, yang kedua cuci muka, sapukan muka dengan debu, yang ketiga tangan dari tangan hingga ke siku, yang keempat tertib. Okey murid-murid? Baik, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lihat pula sunat tayamum. Maksud sunat tayamum ni ketika bertayamum tadi apakah perkara-perkara tambahan yang dapat pahala? Yang pertama murid-murid membaca basmalah. Aiman, basmalah tu apa Aiman? Basmalah macam bunyi bismillah je Ustaz. Betul Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Hashtag terbaik Aiman. Baik, alhamdulillah. Baik, yang kedua ialah menyapu debu ke muka dari atas hingga ke bawah. Maksud saya, debu yang kita akan buat nanti ni dari atas sampai ke dagu. Macam mana? Nanti kita akan belajar. Yang ketiga, menipiskan debu. Tadi kita dah cop tangan kita atas debu, kemudian kita nipiskan debu-debu yang ada di tapak tangan supaya tidak terlalu banyak berada di muka mahupun di kedua tangan kita. Boleh faham murid-murid? Alhamdulillah. Baik, yang ketiga, yang seterusnya ialah merenggang. Renggang. Aiman, renggangkan tangan. Bukan tangan, jari. Oh, jari. Betul Aiman. Betul jari Ustaz. Jari, merenggangkan jari. Ini apa? Renggang. Ini maksudnya merenggangkan jari. Terima kasih Aiman. Kemudian mendahulukan anggota kanan. Tangan kanan, tangan kiri. Yang mana dulu nak kena sapu? Debu. Tangan kanan. Okey, kalau muka tak perlu. Janganlah pula muka kita sapu sebelah kanan. Tidak. Sekali kan juga. Baik, seterusnya menghadap kiblat. Okey, kiblat. Kalau tengok anak panah dekat situ, kiblatnya ke arah sini. Bermaksud kita mengambil wuduk ke arah sini. Boleh faham? Macam ni Ustaz? Ya, betul tu Aiman. 5 markah saya bagi pada Aiman. Alhamdulillah. Yang seterusnya membaca doa wuduk setelah selesai. Kita dah selesai ambil tayamum, kita baca doa. Boleh faham Aiman? Faham Ustaz? Okey, kalau macam tu Aiman, boleh tak Aiman bacakan doa selepas wuduk? Okey, boleh Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikal salihin. Maksud dia Aiman, selepas selesai kita basuh, sapu tangan kanan dan kiri, kita bacalah doa itu. Oh, doa sama macam kita berwuduk juga? Ya, betul. Baik Ustaz. Boleh faham Aiman? Faham? Baik, seterusnya Aiman, kita nak berada pada fasa anda hebat ni. Siapakah yang hebat itu? Sudah tentu anak murid kita yang hebat. Baik, kita nak uji tahap kefahaman murid kita. Baik, saya nak minta kepada murid yang bernama Ahmad Najmi. Ahmad Najmi, mari sama-sama lihat pada soalan. Sebutkan lafaz niat tayamum dengan betul dan berserta maksud. Okey, Najmi, dipersilakan Najmi. Nawaitu tayamuma listibahati Fardis solah hadis solati lillah ta'ala. Bagus Aiman. Betul cara bacaan tu. Apa kita bagi stiker kepada Najmi. Kita bagi satu senyum Ustaz Ya. Okey, baik. Baik, seterusnya saya minta Fatin Zalika untuk membacakan niat lafaz niat tayamum. Fatin Zalika. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Ya, betul. Sama juga Aiman. Fatin membaca maksud niat tu tadi. Maksudnya kita kena bagi ganjaran kepada Fatin disebabkan kesungguhan membaca niat itu tadi. Okey, kita bagi satu senyum. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan yang berikutnya. Berikut ialah perkara sunat ketika bertayamum kecuali A. menghadap kiblat, B. membaca basmalah, C. mendahului anggota kanan, dan D. berkumur. Baik, untuk soalan ni Aiman, saya nak melihat keempat-empat anak murid kita ni menjawab. Okey. Boleh Aiman? Boleh. Baik, kita dahulukan dengan Aina. Maafkan saya. Okay, Aina, jawapan anda. D berkumur. D berkumur. Okey, bagaimana pula jawapan Akif?
Akif, jawapan Akif? D. Berkumur. D. Berkumur juga. Okey, Fatin Zalika, bagaimana jawapan Fatin? D. Berkumur. Berkumur. D. Berkumur juga. Dan yang terakhir Najmi, bagaimana jawapan Najmi? D. Berkumur. Masya Allah Aiman. Dan Aiman, jawapan Aiman? Saya pun ikutlah kawan-kawan tu, berkumur juga. Allah Rabbi, betul Aiman. Oleh kerana semua betul, kita bagi hashtag terbaik. Alhamdulillah. Baik, seterusnya terlihat pada soalan yang berikutnya. Apakah amalan sunat ketika bertayamum yang dilakukan oleh Zulhelmi? Apakah amalan sunat ketika bertayamum yang sedang dilakukan oleh Zulhelmi? A. Menyapu debu ke atas kulit. Okey. B. Menipiskan debu. C. Menggaru-garukan jari. Dan D. Melihat debu bertebangan. Sama juga Aiman. Kita bagi pula peluang kepada semua murid kita menjawab. Okey. Baik. Baik, saya perlukan Fatin Zalika menjawab dulu. Okey, Fatin, apa jawapan Fatin? D. Menipiskan debu. Menipiskan debu. Okey, jawapan Akif. Jawapan Akif? D. Menipiskan debu. Okey. Jawapan Najmi? D. Menipiskan debu. Okey, dan jawapan Aina? D. Menipiskan debu. Aiman. Saya pun ikut kawan-kawan saya juga. Alhamdulillah. Menipiskan debu. Baik, jawapan yang sebenar ialah menipiskan debu. Hashtag Aiman. Hashtag terbaik. Okey, silakan Aiman letakkan tanda senyum kepada semua anak murid kita. Baik, seterusnya syarat-syarat tayamum ada 4 perkara. Kita nak buat tayamum ni murid-murid, ada 4 perkara, mesti lihat kepada satu persatu. Yang pertama ialah mencari air dahulu. Mencari air selepas masuk waktu solat. Kemudian masuk waktu solat menggunakan tebu tanah yang suci. Dan yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghilangkan najis ni contoh, kalau kita telah pergi qada hajat, kita nak cuci, air tak ada, kita perlukan kepada istinja dahulu. Okey, nanti kita akan bincang tentang istinja insya-Allah. Okey, boleh faham murid-murid? Alhamdulillah, saya yakin semua dah faham. Baik Aiman, seterusnya kita nak melihat kepada perkara yang membatalkan tayamum. Kita dah ambil tadi tayamum kan? Pada permulaan tengok secara keseluruhan. Baik, kita tengok perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Contoh satu Aiman. Apakah perkara membatalkan wuduk? Dia dah habis waktu solat Ustaz. Dah habis waktu solat. Betul membatalkan kan? wuduk. Membatalkan wuduk. Kalau itu tayamum. Kalau batal wuduk terkentut Ustaz. Terkentut. Baik, yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Kita tayamum dah ni. Tiba-tiba ada air waktu itu, tak solat lagi, maka terbatallah tayamum kita. Baik, yang ketiga ialah sembuh daripada sakit. Sembuh daripada sakit dan boleh terkena air. Contoh, di tangan saya ni ada Abang Meon. Abang Meon nampak tangan dah berbalut. Ketika ini dia tak boleh kena air. Tetapi disebabkan tangannya dah okey, boleh terkena air. Maksudnya ketika itu kalau Abang Meon bertayamum, tidak sahlah tayamumnya sebab ada air. Okey murid-murid? Ketika itu, tangan Abang Meon dah okey, boleh terkena air, maka batallah tayamumnya ketika itu. Dan yang terakhir, telah luput waktu solat. Contoh, Abang Meon ambil wuduk. Abang Meon ambil wuduk, silap Aiman. Ambil tayamum. Tayamum, kemudian dia nak semayang waktu maghrib. Tiba-tiba azan Isyak. Makanya terbatallah waktu itu punya tayamum waktu semayang maghrib. Okey murid-murid, boleh faham lah. Dan yang terakhir ialah apabila seseorang yang telah bertayamum murtad. Murtad itu bermaksud keluar daripada agama Islam. Macam mana keluar daripada agama Islam ni murid-murid? Sama ada dengan perlakuan ataupun hati dia sendiri. Sebagai contohlah, dia buat tu amalan-amalan agama lain. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya di situ batal lah waktu tu tayamumnya. Okey, baik Ustaz.
Okey. Kemudian Aiman, Ya. anda hebat. Bila anda hebat, kita lihat pada soalan berikutnya. Baik, Zaim sedang bertayamum. Okey, tetapi tayamum itu tersebut tidak sah. Apakah kesilapan yang dilakukan oleh Zaim? Baik, saya nak tanya seorang murid kita. Okey, Zaim sedang bertayamum, tetapi tayamum tersebut tidak sah. Apakah kesilapan yang dilakukan oleh Zaim? A. Bertayamum sambil berdiri. Aiman. Bertayamum sambil berdiri. Yang kedua, menghadap kiblat. Okey. Okey, menghadap kiblat. Dan yang ketiga, lafaz niat tidak betul. Dan yang keempat, debu tidak rata. Okey, berdasarkan soalan ini murid-murid, apakah jawapan kamu? Berdasarkan skrin yang di paparan tu, apakah jawapan kamu? Saya perlukan jawapan daripada Aina. Aina, apakah jawapan Aina? Lafaz niat tidak betul. Lafaz niat tidak betul. Baik, saya nak tanya kepada Fatin Zalika. Fatin Zalika, Ya. Apa jawapan anda? apa jawapan Fatin? Lafaz niat tidak betul. Ya Allah, Masya Allah Aiman. Kalau Aiman sendiri tengok pada soalan, tengok lafaz niat. Nampak pun pelik dah Ustaz Kan? Wuduk dekat situ. Wuduk. Tetapi apa yang sedang dilakukan ialah tayamum. Tayamum. Maka jawapannya di situ ialah lafaz niat tidak betul. Hashtag terbaik. Alhamdulillah. Seterusnya Aiman, kita lihat kepada soalan yang terakhir. Ali telah sembuh dari luka yang tidak boleh terkena air, namun Ali bertayamum ketika hendak mendirikan solat. Okey. Bagaimana kedudukan tayamum Ali ketika itu? Baik, soalan ni saya nak tanya khusus kepada siapa? Najmi. Najmi. Okey, Najmi, sila jawab soalan ini. Tidak sah. Tidak sah, Masya Allah. Betul Aiman. Sebab apa? Ali bertayamum ketika hendak mendirikan solat sedangkan dia dah boleh kena air. Maksudnya tayamum tadi tidak sah. Baik. Terbatal. Berapa markah kita nak bagi ni Ustaz? Kita Kalau nak bagi saya lah, senyum kita tak? akan bagi stiker senyum. Stiker senyum stiker kepada senyum, Ya. Baik Ustaz. Jadi kita nak belajar macam mana kita nak bertayamum, kita nak praktikal, tapi jangan ke mana-mana murid-murid, kita akan InsyaAllah. kembali selepas ini di DET TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar macam mana nak tayamum dan kita bawakan kepada anda pelakon utama dalam kita punya topik pada kali ini. Apa subtopik yang kita nak belajar pada hari ini Ustaz? InsyaAllah Aiman, tadi kita belajar secara teori. Kita faham apa maksud tayamum itu, kemudian perkara-perkara harus dan sunat, dan tiba masanya sekarang Aiman, Ya. kita nak buat amali tayamum. Cantik. Tapi sebelum tu, izinkan saya Aiman menceritakan dahulu tata cara bertayamum. Okey, tata cara bertayamum. Baik, kita lihat pada paparan yang pertama sekali ialah menekapkan tangan ke atas debu. Macam di hadapan saya dah ada tayamum, ada debu tayamum. Dan nanti kita lihat murid-murid bagaimana Abang Farid menekap tangannya di atas debu. Kemudian setelah lekap akan dinipiskan. Kita lihat pada step yang kedua ialah menipiskan. Kemudian ini cabaran yang bermula ialah apabila Abang Farid akan meletakkan debu di mukanya dari atas turun ke bawah dengan niat nawaitut tayammuma listibahati fardhu salah lillahi ta'ala, bersama-sama ketika menyapu di muka turun ke bawah. Okey, yang berikutnya, selepas selesai Aiman, selepas selesai bahagian muka, kita kepada step yang berikutnya ialah step yang keempat. Apabila selesai tadi debu ni, perlulah kita Buang dulu. buang dulu. Oh. Sebab tadi ni debu ni dah mustakmal, dah digunakan. Kita tekap pula di bahagian debu yang baru supaya debu yang baru tadi ni, ingat dah tekap, kita perlu buat perkara sunat. Oh. Apa perkara sunat tadi?
Nipiskan. menipiskan apa murid-murid? Debu yang berada di tangan. Kemudian barulah kita aplikasikan debu tadi. Tengok murid-murid. Maaf ya, baju saya kecil dekat sini tak guna tarik Aiman. Okey. Baik. Tangan kanan berada pusing macam ni, tangan kanan. Debu yang berada tangan kiri kita letakkan di bawah. Okey, Farid, Abang Farid, kita ikut sama-sama Abang Farid. Letak di bawah sampai ke siku. Bila sampai ke siku, naik ke atas. Sampai ke sana. Jangan sentuh sini, jangan sentuh sini. Okey. Selesai sebelah apa ni? Kanan. Ya. Kemudian kita tukar ke tangan kiri. Tadi dah chop dah tadi kan? Okey. Istilah mudah kita chop. Kita letak tangan kiri kita berada di bawah, tarik sampai ke hujung siku Okey. dan naik ke atas. Tolak ke sini. Aiman, Ya. Farid, cuba perhatikan apa masalah yang saya sedang buat tadi ni. Ada masalah sebenarnya? Pakai jam. Ya, tepat. Maksudnya Farid memang budak cerdik. Okey, pakai jam maksudnya kalau kita nak bertayamum pastikan jam kita buka dan ni contoh murid-murid, baju saya kecil, kita kena pastikan sampai selok di bahagian siku. Boleh faham ya? Baik. Sekarang ni kita buat sama-sama. Bukan sama-sama, saya buat teori. Farid kena buat amali. Boleh Farid ya? Boleh. Okey, murid. Baik. Ini ialah debu tayamum. Debu tayamum ataupun boleh dapatkan dalam keadaan segera ni di farmasi-farmasi, ataupun kalau murid kita rajin ataupun di sana ada juga apa ni Aiman? Ni macam tanah je Ustaz. Ya, tanah merah. Boleh juga kita ambil dari tanah merah ni untuk menghasilkan debu. Caranya ialah kita perlu ayak dahulu tanah ni, hanya ambil debu sahaja dan pastikan tanah ini tidak basah. Okey, kalau nak mudah beli yang segera pun boleh. Okey, baik. Kita mulakan lah. Okey, Abang Farid, gunakan sebelah kanan dahulu. Okey, contoh kita tekap. Okey, tekap. Okey, angkat tangan. Cuba tengok ada atau tidak? Ada. Ada. Cuba tunjuk kamera. Okey, ada. Baik. Tolak tangan ke sana sikit. Okey, nipiskan. Okey. Okey, nipiskan. Baik, pusing tengok. Masih ada lagi kan? Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, baca bismillah. Kemudiannya satu perkara, tak apa, teruskan dulu. Letak di muka. Okey. Letak tangan tu atas dulu. Nawaitut tayammuma listibahati fardhi salah lillahi ta'ala. Okey, sapu turun ke bawah. Kan comel tu. Okey. Okey. Sapu tangan. Okey. Dekat sini murid-murid kalau perhatikan betul-betul ada satu kesilapan sahaja Abang Farid buat silap. Apa dia kesilapannya itu? Kepiahnya mesti Angkat sikit. Angkat sikit, pastikan kawasan muka dipenuhi. Tak payah gosok Ustaz Tak perlu tangan nak gosok. Yang pasti pastikan rata sahaja. Sekali ke dua kali kita buat ni? Sekali. Hanya sekali sahaja. Okey, faham murid-murid? Farid okey? Okey. Alhamdulillah. Ya, selesai kita dah ni. Baik, sekarang kita berada pada bahagian yang kedua ni pula. Okey. Okey, Farid. Okey, kita cok. Asam munah istilahnya cok. Okey, nipiskan. Nipiskan. Okey, tengok tangan. Masih ada lagi kan? Ada. Okey. Sekarang ni Farid, tangan kanan kita berada di atas, tangan kiri, kena ingat ada dua bahagian. Tangan kiri turun sampai ke siku. Terus lagi. Sampai ke siku. Okey, naik ke atas. Okey, tolak sampai ke hujung jari. Alhamdulillah. Okey, sekarang selesai. Sebelah kanan. Pusing sebelah kiri. Okey, Farid. Dia kena lebihkan sikit Ustaz Ya. Okey. Okey. Apa nama istilah? Buang. Buang. Allah, buang tiba-tiba dia. lupa. Baik. Seterusnya Farid, saya tak mahu bukan saya tak mahu, saya nak tengok Farid faham atau tidak. Okey, Farid buat sendiri, saya lihat. Kita Dari sama-sama. awal, Dari awal.
Okey. Okey, sekejap Farid. Sebelum tu, kita ambil, katakanlah ambil debu. Okey. Tadi ni debu kita dah guna. Kita ambil kawasan yang belum kena debu. Okey. Okey, kita Oh, tak boleh pakai dah Zat Debu mustakmal. Oh, mustakmal. Okey, baik. Ya. Baik. Okey. Kan? Okey, sebelum tu. Sebelum tu. ya, sebelum tu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, ada lagi. Ada lagi? Cuba tengok kiblat. Aha. Okey. Arah mana? Okey. Okey, bermaksud okey. Cantik. Betul. Betul. Okey. Ya. Okey. Menghala ke kiblat. Okey. Cara sunat ni. Okey, buat lain. Okey, buat lain. Di sana. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sama-sama nawaitut Nawaitut tayammuma. tayammuma Farid, letak terus di muka. Letak di muka. Okey. Nawaitut tayammuma tayammuma listibahati, turun ke bawah. istibahati Fardus salah fardhu salat lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Okey. Baik Okey. Iaitu perkara sunat yang kedua, yang ketiga, iaitu dari atas turun ke bawah. Ada yang orang buat dia chop, nipiskan buat macam ni. Oh, kiri kanan pun boleh. Kiri kanan pun boleh. Oh. Cumanya tak dapatlah pahala dari atas turun ke bawah. Boleh faham Farid? Maksudnya tu perkara sunat yang kita boleh buat Ya, baca basmalah menghadap kiblat, kemudian dari atas turun ke bawah. ke bawah. Ingat anggota wuduk juga ni sama. Okey. Baik, kita buangnya. Okey, seterusnya kepada yang kedua. Okey. Okey. Okey, masih ada. Okey, Farid sekejap. Bergerak sekejap. Pastikan okey ya, tangan ni. Okey, baik. Tangan kanan dulu Ustaz Tangan kanan dulu. Okey. Okey, tarik. Sampai ke siku. Okey, atas pada siku. Okey, naik. Okey, bagus. Macam bersilatan tu. Okey. Okey. Okey, naik lagi. Atas lagi siku. Okey. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sapu. Okey, Aiman bantu saya. Ya, saya Ustaz. Tadi Farid dah tunjukkan. Maksudnya Aiman, ada satu lagi perkara sunat selepas bertayamum ni ialah membaca Doa selepas wudu. Okey, Aiman silakan. Okey. Kita baca doa selepas wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah maja'al tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Waja'alni minal mutatahhirin. Waja'alna min ibadikas salihin. Amin. Amin. Okey Aiman, sebelum kita nak pergi kepada murid-murid kita, ada satu lagi perkara sunat yang Abang Farid lupa tunjuk tapi buat tadi ni. Di mana tu? Okey Abang Farid. Sekali lagi chop. Okey, buka lengan pula. Buka jari. Okey. Okey, letak. Okey, angkat. Okey, maksudnya murid-murid, setiap kali kita nak letakkan tangan kita di atas debu, ada ruang-ruang jari ni supaya tanah debu ni kena di kawasan-kawasan yang sepatutnya. Okey. Boleh faham murid-murid? Alhamdulillah. Tapi yang sebelah sana tu apa Ustaz? Yang dalam botol tu? Ni, ini ialah pasir. Boleh juga. Sebelum tu Aiman, Ustaz nak tanya Farid. Farid, kalaulah Farid menggunakan pasir untuk bertayamum, apakah kesan pada wajah Farid? Luka. Luka kenapa Farid? Sebab kasar. Kasar. Sebab itulah pasir tidak digunakan, tetapi hanya debu pasir sahaja. Dengan cara kalau kita nak guna pasir, pastikan kita ayak dahulu. Baik. Terima kasih Abang Farid kita. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni murid-murid, kita tiba masa untuk kita lihat pula Aiman. Ya. Praktikal di kalangan murid kita. Boleh? Boleh Baik. Baik, seterusnya saya nak melihat kepada Najmi. Najmi, sila tunjuk tata cara untuk bertayamum dengan betul. Okey, silakan Najmi. Okey. Mana bahan-bahannya tu? Ke bawah sikit. Bagus Najmi. Okey, sila tunjuk kepada Ustaz dan seluruh rakyat Malaysia. Okey.
Betul Ustaz Betul. Menipiskan. Menipiskan. Dan Kemudian seterusnya. menyapu ke muka sambil membaca lafaz niat. Baik. Nawaitut tayammuma. Macam mana Najmi? Masih ingat? Nawaitu tayammuma listibahati lillahi ta'ala. Tertinggal sikit. Fardu salah lillahi ta'ala. Bagus. Okey Najmi, teruskan. Untuk step yang kedua, Okey. teruskan nipiskan. Najmi. Nipiskan tangan kanan. Okey. Aha. Alhamdulillah. Terusnya tangan kiri. Naik ke atas. Oh. Alhamdulillah. Macam tu kita dah selesai Ustaz Selesai. Aiman, itulah satu cara untuk menggantikan wuduk. Okey. Disebabkan tiada air. Kita boleh bagi ganjaran tak Ustaz? Sesuai sangat. Sesuai sangat. Okey, boleh kita terus lagi Ustaz? Cumanya Aiman, kalau kita perhatikan murid-murid, ada sedikit bukan kesilapan, tetapi ada perkara yang perlu kita betulkan ketika Najmi beramali tayamum tadi, ialah menggunakan kawasan yang sama, debu kawasan yang sama tadi. Okey, pastikan kalau kita nak tepuk ataupun cop dah senang, cap. Menggunakan kawasan satu side di bahagian muka, satu side di bahagian tangan. Dan satu lagi Aiman, kalau Aiman perhatikan murid-murid, murid-murid semua saya yakin dan percaya, Najmi telah melakukan satu perkara sunat lagi ketika bertayamum tadi, ialah mendahulukan anggota mana Aiman? Anggota tangan kanan. Di mana sapuan di tangan kanan didahulukan, kemudian barulah sebelah kiri dapat pahala untuk anggota tangan. Itu amalan-amalan sunat yang Amalan-amalan boleh sunat. untuk bertayamum. Okey Ya. Ustaz. Kita nak berehat seketika? Boleh? Boleh Ustaz. Jadi InsyaAllah. murid-murid kat rumah tu pun boleh cuba juga Ustaz kan? Ya, Mungkin kat sambil-sambil. tepi rumah kan ada debu-debu ke, kita boleh cuba kat rumah. Ya. Dan kita boleh ajar adik-beradik kita juga. Baik, kita nak berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM Bertayamum. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. As-salatu imanuddin, solat itu tiang pada agama kita. Jadi bila nak solat tak ada air, jadi kita bertayamum. Jadi Ustaz, untuk sembang kali ini apa yang perlu kita lakukan? Baik Aiman, kita nak lihat kepada kepentingan bertayamum. Okey, sebelum tu Aiman, kita tengok tadi tata cara bertayamum. Kita refresh sikit, kita segarkan sikit tentang tayamum tadi. Kita ingat semula pada rukun-rukun tayamum ada 4 perkara. Yang pertama sekali ialah niat. Kemudian sapu di wajah kita dengan apa Aiman? Dengan debu. Dengan debu. Kemudian Aiman, sapu tangan kanan dengan debu juga. Kiri. Dan yang keempat ialah tertib. Okey. Maksud dia murid-murid, cara pelaksanaan tayamum tadi mesti ikut step. Tak boleh tiba-tiba sapu tangan dulu, kemudian muka baru niat. Tak sah. Okey, mana? Baik, sekarang kita nak melihat kepada kepentingan. Baik, sebelum tu kepentingan, lihat kepada paparan skrin. Tahukah kamu dengan tayamum dapat menyucikan zahir dan batin manusia, Aiman? Oh ya. Ya, ada caranya. Kita perlu melihat kepada perkara-perkara tertentu. Baik Aiman, bagi menyelesaikan masalah tentang soalan ini, kita minta murid kita menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Baik, yang pertama sekali saya nak tanya kepada Aina. Aina, berdasarkan soalan tadi Aina, tahukah kamu dengan tayamum dapat menyucikan zahir dan batin manusia dengan cara apa Aina? Dengan cara lihat kepada Melihat kepada kepentingan tayamum, betul tak? Betul. Okey Aina, apa jawapan Aina melihat kepada kepentingan tayamum ni Aina?
Kebersihan. Kebersihan. Maksudnya Aiman, umat Islam diseru untuk sentiasa bersuci walaupun dalam keadaan suasana tiada air. Tiada air maksudnya boleh diganti dengan tayamum. Baik, seterusnya Aiman, kita nak melihat kepada rakan murid kita yang kedua. Saya minta kepada Fatin Zalika. Fatin Zalika? Ya, Ustaz. Baik. Apakah Fatin lihat kepentingan tayamum tu, Fatin? Kepentingan tayamum bagi Fatin? Mudahan untuk umat Islam bertayamum dengan membersihkan badan. Kurang jelas. Sekali lagi, Fatin. Kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Maksudnya Aiman, kemudahan bagi umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Ya. Macam Aiman cakap tadi, kita berada di suasana di negara yang sejuk, tiba-tiba Aiman perlu mandi wajib. Bila perlu mandi wajib dalam keadaan kita yang sejuk, kalau kena air menyebabkan tangan-tangan jadi sakit, luka dan sebagainya, perlu ganti pada mandi wajib tadi dengan air menggunakan apa, Aiman? Menggunakan tayamum. Tayamum. Nampak tak mudahnya Islam? Mudah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya Ustaz nak tanya kepada Najmi. Najmi, apakah Najmi lihat kepentingan bertayamum dalam Islam, Najmi? Umat Islam disuruh untuk sentiasa dalam keadaan suci. Umat Islam diseru untuk sentiasa dalam keadaan suci. Walau macam mana keadaan sekalipun. Ya, Baik, dalam keadaan berhadas, tak ada air, kena dengan cara tayamum. Dalam suasana peperangan, contoh, ada kawasan ada air, tetapi ada haiwan-haiwan bermusuh. Tak boleh nak ambil air itu. Ada cara lain, sama juga dengan tayamum. Baik Ustaz, mungkin ada tak rumusan yang boleh kita buat dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz? Baik, insya-Allah Aiman, sepanjang kita belajar tadi, kalau Aiman perasan rumusan yang dapat saya simpulkan di sini ialah ibadah tayamum ini ialah satu ibadah yang Allah berikan, kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya agar tidak meninggalkan ibadat sewenang-wenangnya. Seperti kita bincang tadi, oh tak ada air, oh tak boleh sembahyang lah. Oh, itu alasan bagi orang yang mencari alasan. Sedangkan Allah dah tentukan dah ada cara yang lebih mudah untuk menggantikan mengangkat hadas besar tadi, wuduk tadi dengan bertayamum. Baik Ustaz. Ya. Mungkin bagaimana dengan pentadsiran murid-murid kita pada hari ini? Prestasi murid. Alhamdulillah, di atas perbincangan tadi kita bersama anak murid dan respon anak murid terhadap soalan-soalan, maklum balas, kita lihat semua objektif pada hari ini tercapai dengan baik, alhamdulillah. Baik. Dan di mana murid-murid kita nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita hari ini, Ustaz? InsyaAllah murid-murid yang berada bersama saya dan juga di luar sana boleh dapatkan pembelajaran ini dengan sumber KPM, sumberku KPM. Baik, maknanya yang paling penting, Ustaz, adalah tak ada alasan untuk kita tinggalkan solat. Yang penting kita berwuduk dan kita melakukan solat ataupun kita bertayamum. Ya. Baik, pada para penonton sekalian dan juga murid-murid sekalian, terima kasih diucapkan di atas sokongan anda semua, dan terima kasih kepada Ustaz dan juga para penonton sekalian. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tamat di sini dahulu. Ada rezeki jumpa lagi. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.